Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan seramai 130,000 rakyat paling susah akan diberi bantuan dalam usaha untuk memastikan tiada lagi golongan miskin tegar di negara ini. Membentangkan Belanjawan 2023, beliau berkata bantuan ini akan diberikan tanpa mengira latar belakang kaum dan akan segera dibantu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan melalui langkah yang lebih menyeluruh. Dan untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, yang sudah sedia dalam talian adalah Profesor Dr. Wan Ahmad Amizal Wan Ismail, merupakan pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan Inspek UMK. Terima kasih Prof kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Terima kasih Nina. Juga. Prof, susulan daripada pembentangan belanjawan pada minggu lepas, apakah realiti di sebalik miskin tegar di negara ini? Adakah kita mempunyai pangkalan data yang holistik untuk mendekati golongan sasar ini? Bagaimana, Prof? Okey, terima kasih Nina sekali lagi. Baik. Okey, kalau kita lihat tentang realiti kemiskinan di Malaysia, kita mempunyai lebih kurang kalau kita tengok miskin tegar sajalah. Miskin tegar lebih kurang kita mempunyai 127,000 ketua isi rumah miskin tegar. Kalau kita lihat untuk isi rumah pula, kalau kita campur sekali dengan isi rumah, untuk miskin tegar lebih kurang kita ada hampir 1 juta lebih. Malah kalau kita tengok lebih detail, kalau kita lihat lebih detail, ahli isi rumah yang dalam kategori miskin tegar adalah seramai hampir 993,000. Maksudnya bukan jumlah yang sedikit. Okey, berkaitan dengan data, pangkalan data. Sebelum ini kita tahu Malaysia telah mempunyai pangkalan data kemiskinan kita sendiri yang kita tahu dikenali sebagai IKASIH. IKASIH kita faham dia mempunyai pangkalan data yang mana merangkumi pendapatan ahli isi rumah dan juga ketua isi rumah. Tapi kebelakangan ini alhamdulillah dengan kerjasama unit perancangan ekonomi, kita lihat EPU telah membentuk satu pangkalan data baru. Sebenarnya bukan dia nak satu bentuk saling bersaing, tidak. Sebenarnya lebih pada saling melengkapi, iaitu yang dikenali sebagai iBox. iBox ni saya lihat dia cuba mengambil kira pendekatan yang lebih baru. Dia mencuba melihat kita tengok kemiskinan daripada perspektif yang baru. Bukan sahaja kita tengok pendekatan kemiskinan hanya dari aspek pendapatan kemiskinan sahaja, tetapi juga melihat apakah potensi-potensi yang ada pada komuniti miskin. Sebab apa? Kalau kita tengok pendekatan lama, kita kata pendekatan lama lebih kepada problem based ataupun need based. Apa yang diperlukan oleh orang miskin, apa yang masalah yang dihadapi orang miskin. Sebetulnya pendekatan itu memanglah juga membantu kelompok miskin ini. Tapi lebih tepat bagi saya kalaulah kita fokus kepada potensial yang ada pada komuniti miskin. Potensial ini atau potensi ini bukan hanya kita lihat dari aspek potensi orang miskin sahaja, tetapi kita juga boleh tengok potensi-potensi yang ada pada pihak agensi, kepada pihak industri dan semua pemegang taruh yang lain yang cuba bersama dengan komuniti miskin untuk basmi miskin dan termasuklah untuk bersama mengurus mereka. Jadi saya lihat ada masa depan pangkalan data yang ada ini, sama ada IKASIH ataupun iBox dan sebagainya, perlu ditambah baik dari aspek open data. Maksudnya semua pihak boleh akses pada data tersebut, tapi kita faham ada isu berkaitan dengan perlindungan peribadi, contoh PDPA dan sebagainya. Mungkin kita boleh limitkan di situ. Itu saja dahulu, Ina. Terima kasih. Baik, seperti yang Prof kata tadi, kita tidak boleh hanya melihat kadar kemiskinan itu daripada pendapatan, tapi kita harus melihat potensi mereka dan perlu ada open data, tapi kita perlu juga ambil kira iaitu cyber security semuanya. Dan kerajaan juga ada memaklumkan bantuan dan kemudahan kepada peserta tidak lagi diberikan sekaligus, tetapi secara bulanan dan dipantau sama ada dari segi kelengkapan sewa beli atau subsidi penggajian untuk majikan yang mengambil peserta miskin tegar untuk bekerja. Pandangan Prof kepada hasrat kerajaan ini bagaimana? Okey, baik. Isu berkaitan dengan kemiskinan ini kita faham dia tidak pernah surut, dan saya yakinlah sebetulnya pada masa hadapan pun kita tidak akan dapat hapuskan sepenuhnya. Mungkin kita dapat kurangkan miskin tegar, tapi kita faham akan ada lagi kelompok miskin biasa. Yang miskin tegar kita faham pendapatan PJK sekarang ni adalah 1169 ke bawah. Itu pendapatan isi rumah, bukannya pendapatan individu. Manakala miskin peringkat seterusnya ialah kategori miskin 1170 hingga RM2,206. Itu kategori miskin seterusnya. Baik, bila kerajaan cadangkan ataupun merancang untuk bantu mereka dengan pelbagai insentif dan sebagainya, bagi saya sudah pastilah ia membantu. Cuma persoalan yang besar ialah bagaimana kita memantau. Bila kita sebut pasal memantau, banyak program-program, projek-projek sama ada yang dilaksanakan oleh kerajaan ataupun agensi ataupun NGO dan sebagainya, isu besar yang perlu kita perhatian dan berikan
perhatian serius ialah berkaitan dengan pemantauan ini. Kenapa kita perlu pantau? Sebab kita timbulkan soalan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan exit policy. Apa maksud exit policy? Kita nak pastikan mereka tidak selama-lamanya mengharapkan bantuan, mendapatkan bantuan, tapi terus terperangkap dalam perangkap kemiskinan. Jadi perkataan lain, bantuan insentif yang disediakan oleh kerajaan itu sangat baik, cuma pemantauan dan juga kita pastikan ia selari dengan exit policy. Itu yang saya nampak, Nina. Prof, seperti yang Prof kata, kita banyak juga data yang Prof ada cakap tadi. Isu itu pendapatan daripada isi rumah dengan pendapatan individu lain. Adakah dasar dan polisi itu perlu diperkukuhkan agar kita lebih jelas mendapat data-data ini, Prof? Bagaimana? Ya betul. Itu antara isu besar lah. Sekarang ni kita tengok contoh kita tengok yang terbaru YBM Menteri YBM Ekonomi. Kita tengok YBM Ekonomi telah melancarkan IPR, inisiatif pendapatan rakyat. Yang mana inisiatif pendapatan rakyat ini bukan hanya fokus pada golongan miskin tegar. Dia juga memberi tumpuan kepada miskin dan juga berpendapatan rendah ataupun dikata dalam kategori B40. Yang mana kita faham dalam kategori B40 biasanya orang salah faham, kerap sebut B40 dan miskin, B40 dan miskin. Satu sudut ia tak dapat, satu sudut lain kita perlu nilai balik garis pendapatan garis kemiskinan ini nak diselarikan ataupun B40 diselarikan dengan pendapatan garis kemiskinan ini. Barulah mudah kita nak capai pengurusan kemiskinan. Cuma data-data ini, kalau contohnya kita tengok sebelum ni lah, ni kisah lama sebetulnya, lama tak lama pun 2-3 tahun lepas berkaitan dengan PKP. Kita faham ramai orang yang tak miskin jatuh miskin. Orang yang miskin lebih teruk miskinnya. Dan banyak juga data-data ini tidak ada. Sama ada mereka ni tidak register, tidak terambil ataupun tercicir dan bagaimana. Dan apa yang kita boleh buat ialah kita mesti ada integrasi antara agensi, korporat dan agensi lain. Sebagai contohnya, data kemiskinan ada pada IKASI ataupun iBox. Mungkin juga kita dapat data-data maklumat isu rumah daripada LHDN, Perkeso dan sebagainya. Ini saya tengok pada masa hadapan. Perlu kita buat perkara ni. Itulah sebabnya antara perkara yang saya nampak perlu ada pada masa hadapan di Malaysia ialah kita mendigitalkan kemiskinan. Maksud saya ialah sepersebi maklumat tu perlu dia ada di hujung jari. Kenapa begitu? Memanglah masyarakat kita ke arah itu dan masyarakat kita kalau saya tengok kalau kita kaji tentang masyarakat sivil, mereka memang teruja nak bantu komuniti miskin, tapi data yang terhad menyebabkan mereka fokus pada kepelasasan yang tidak tepat. Itu antara perkara yang saya setujulah kalau kita boleh mengintegrasikan pelbagai data dan jadi satu titik data saja yang mana semua orang boleh rujuk untuk bersama dalam mengurus kemiskinan dengan lebih berkesan. Selain daripada bantuan tunai sehingga RM2,500, kerajaan juga ada salurkan bantuan tambahan RM600, tapi dalam bentuk bangkul makanan dan voucher kepada rakyat termiskin yang disenarai dalam IKASI. Prof, apa lagi inisiatif yang boleh dilakukan untuk bawa mereka keluar daripada status termiskin ini? Okey, baik. Saya lihat begini, bila sebut pasal status masyarakat miskin, termiskin dan terendah ataupun kita panggil miskin tegar, sebetulnya pendekatan kita mengkategorikan PJK miskin tegar ini adalah berasaskan PJK makanan. Maksud PJK makanan ialah ia adalah jumlah wang yang diperlukan untuk mendapatkan optimum minimum makanan yang berzat. Maksud dalam perkataan lain ialah dengan jumlah tersebut isi rumah, ahli isi rumah dia boleh mendapatkan makanan yang baik dan berkhasiat. Jika kerajaan mencadangkan nak bagi insentif berkaitan dengan bakul makanan dan sebagainya, bagi saya bolehlah untuk jangka masa yang pendek. Untuk jangka masa yang panjang, saya lebih seronok, lebih suka kalau kita lihat untuk seluruh ekosistem. Saya sebenarnya mengulang benda yang hampir sama. Saya kata pelibatan masyarakat dan pelibatan stakeholders. Sebab kalau saya lihat banyak syarikat korporat, agensi dan sebagainya ataupun NGO, mereka mempunyai fokus, mempunyai dana yang khusus untuk bantu komuniti miskin. Jadi lebih baik kita libatkan secara lebih serius mereka ni untuk dalam pengurusan kemiskinan. Dengan cara macam mana? Salah satu ialah dengan sekarang ni kalaulah kita lihat, contoh kalau kita lihat IPR contohnya. IPR boleh lihat satu kerangka yang besar bagaimana nak mengintegrasikan bantuan dan sebagainya. Termasuklah yayasan-yayasan yang lain. Sebab saya faham untuk urus kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan pendapatan sahaja, tapi juga dari aspek modal insan mereka, dari aspek mindset mereka, dari aspek
bagaimana kita nak bersama membantu mereka melihat untuk keluar pada kemiskinan untuk jangka masa yang panjang. Bukan pendek. Bukan sekadar untuk mereka, tetapi untuk ahli keluarga mereka, anak-anak mereka dan sebagainya. Bagi saya sekali lagi lah, kita perlu ada kerangka yang besar dan kita perlu mengambil semua aspek tersebut untuk bersama menguruskan kemiskinan secara, saya selalu menggunakan istilah berimpak lestari. Berimpak dan berpanjangan. Bukan berimpak sekali tetapi lepas tu senyap begitu. Itu saya rasa tidak wajarlah kita lakukan jika tidak berimpak lestari. Baik, sudah tentu banyak usaha yang sedang dilakukan. Kita mengharapkan belanjawan kali ini bukan sahaja sekadar usaha ataupun dokumen tahunan terpenting tetapi ia mampu menyuntik semangat dan usaha untuk bantu menoktahkan lagi isu tegar miskin di Malaysia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Wan Ahmad Amizal Wan Ismail merupakan pengarah Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan INSPEC UMK. Terima kasih.